Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Tentang Nabi Hud alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Maksudnya, dan kepada kaum 'Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Tentang Nabi Saleh alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maksudnya, dan kepada kaum Thamud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Tentang Nabi Syu'aib alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila madyan akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullah. Maksudnya, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syu'aib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Tentang Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli. Jadi semua umat atau kaum yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia tidak menghukum, mengazab, mensiksa, menyeksa mana-mana umat daripada kalangan manusia ini sebelum sampai risalah. Sebahagian daripada perbahasan yang telah kita sebut pada pelajaran kita yang lalu, atas rahmat kasih sayang Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala yang bersifat maha pengasih, maha penyayang, dia tak akan azab walaupun orang tu sesat. Orang sesat, orang yang menyeleweng, sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah sebelum diutuskan para rasul. Sebab kalau tidak ada risalah sampai kepada mereka, bagaimana manusia nak beriman? Bagaimana manusia nak mengenali Allah? Yang termaksud, yang dimaksudkan dengan mukallaf ni, apa yang dimaksudkan dengan mukallaf? Selain daripada baligh, cukup umur, pemikiran yang sejahtera, maknanya tidak gila. Sebab orang gila ni dia bukan mukallaf. Yang Nabi SAW menyebut, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat qalam. Maknanya pen tidak ditulis sesuatu kesalahan manusia melainkan dengan 3 perkara. Anis-sabi hatta yahtalim, daripada kanak-kanak sehingga dia cukup umur. Maknanya kanak-kanak ni kalau dia buat satu kesalahan dah tak dikira dosa. Dia pergi minum arak ke, main judi ke, dosa dia tak dikenakan hukum dosa kepada dia. Sebab dia bukan mukallaf. Apa makna mukallaf? Golongan yang diberatkan hukum syarak, yang diperintahkan untuk melaksanakan hukum syarak. Yang kedua, anil majnun hatta yafiq, daripada orang gila sehingga dia sembuh daripada gila dia. Jadi maknanya orang gila tidak dianggap sebagai mukallaf. Anin na'im hatta yastayqir, daripada orang yang tidur sehingga terjaga daripada tidur. Maksudnya orang yang tidur, tengah-tengah tidur dalam keadaan nyenyak ni tak sedar, dia mengigau, dia tercapai sesuatu benda yang tajam, dia tikam orang yang sebelah dia, mati. Maka orang tu tak kira dosa. Jadi nak yang dikira sebagai mukallaf ini, selain daripada 3 perkara yang disebutkan tadi, maknanya sampainya suruhan. Tadi dah kita sebut, mana-mana umat yang sesat, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, selama mana tak sampai seruan dakwah kepada dia, maka Allah Ta'ala tak azab walaupun dia berada dalam keadaan sesat. Sebab itu
sebahagian daripada pendapat ulama, golongan ahlul fatrah yang hidup di antara dua zaman. Hari itu dah kita bahas panjang kan. Dia tak sempat nak terima Nabi yang terdahulu dan juga Nabi yang selepas. Dia duduk tengah-tengah, baina al-zimataini. Di dalam kitab-kitab tauhid disebut hidup di antara dua zaman. Tak pernah bertemu dengan Nabi yang sebelumnya dan juga Nabi selepas. Sebagaimana golongan manusia yang tidak sempat bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi bila tidak sampai risalah, tak ada orang yang nak menceritakan tentang kebenaran agama Allah dan nak memperkenalkan Allah, maka dia kosonglah, dia tak ada maklumat, tak ada ruang, tak ada jalan untuk memperolehi maklumat tentang Allah tu Tuhan dia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab mana-mana orang sehingga kami mengutuskan para rasul. Beberapa ayat yang kita bacakan tadi, kaum Ad, kaum Samud, kaum Saleh, semua Allah Ta'ala utuskan rasul. Maknanya semua kaum ataupun umat yang diutuskan para rasul, mereka tidak boleh memberi alasan. Mereka tidak ada hujah, tidak ada dalil untuk mengatakan kami tak beriman kepada Allah, kami tak kenal Allah, kami tidak menyembah Allah kerana tak sampai seruan. Tak boleh. Sebab ayat yang selalu kita sebut dalam kuliah kita, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul, maka tugas rasul itu mengajak manusia supaya menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Okey, terus tentang Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin. Maksudnya, dan demikianlah pula Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli, semuanya adalah dari orang-orang yang sabar. Semua Nabi ni dia sabar. Ayat yang kita baca semalam apa dia? Walaqad kuzzibat rusulun min qablik wa udhu hatta atahum nasruna. Sebelum tu Allah Ta'ala kata apa? Fasabaru ala ma kuzzibu. Semua rasul-rasul ni fasabaru ala ma kuzzibu. Mereka sabar terhadap sesuatu perkara yang didustakan terhadap mereka. Kalau tak sabar, tak boleh memperjuangkan Islam. Sebab kita baca dalam dalam hadis yang sahih, ada di kalangan pengikut para Nabi itu 40 orang, ada yang 2 orang, ada yang tak ada pengikut. Bertahun-tahun, puluh tahun, ada yang ratus tahun. Bilangannya sangat kecil, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Pengikut dia tak ramai. Sebab itu fasabaru ala ma kuzzibu. Mereka sabar terhadap sesuatu yang didustakan. Maknanya penentangan daripada kaum mereka, daripada umat mereka, mereka sabar. Jadi pengajaran yang besar bagi kita sebagai pejuang-pejuang Islam, sebagai pendakwah ni, kalau tak ada bekal kesabaran, tak boleh berjuang. Kita akan rasa susah hati, tertekan, stres, tension, tak ada pengikut, tak ada orang nak sokong. Lagi kita terang, lagi orang lawan. Lagi kita sebut, lagi orang buat lawyer buruk, lagi orang tak nak ikut. Jadi hilang kesabaran. Jadi kita kena ingat, antara kita dengan para Nabi, mana paling hebat? Kalau Nabi ditolak, ditentang, didustakan, apa masalah kita kalau orang marah kat kita? Masalah ditolak, ditentang, dimarahi, itu bukan isu. Isu yang besar, betul tak apa yang kita bawa ini berbetulan dengan Quran hadis. Itu isu yang besar. Bukan masalah orang sokong tak sokong, ada pengikut tak ada pengikut. Kalau ramai pengikut pun, benda hak kita bawa tu benda salah. Tapi penyokong ramai, followers ramai, 1,000, 10,000, 100,000. Tapi apa yang kita bawa tu salah. Yang tu jadi isu, jadi masalah besar. Kita tak boleh bawa sesuatu benda yang salah dengan Quran dan hadis walaupun kita ramai penyokong. Jadi para Nabi ni bukannya ramai pun penyokong, tetapi mereka duduk di atas jalan yang benar. Okey, terus tentang Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW ialah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam.
dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, iaitu Islam. Jadi kita sebahagian daripada orang Islam ni dia terbalik. Dipanggil apa? Terbalik kok. Orang kafir ni dia raih sungguh, dia hormat sungguh. Kafir-kafir hak dimasukkan di sini kafir hak lawan lah. Kalau hak tak lawan Islam tak ada masalah. Yang kita baca ayat 8, ayat 7 dengan ayat 8 surah Mumtahanah tu kan. Yang Allah Ta'ala tak melarang kamu buat baik kepada kafir yang tak memusuhi Islam. Tetapi yang memusuhi Islam kita kena bersikap keras dan bersikap maknanya jelas, tegas. Bukan kita berlakon depan orang kafir, konon-kononan nak ambil hati, tapi dengan sesama Muslim, orang Islam kita marah pula, kita kelahi pula, kutuk pula, fitnah pula, tuduh pula. Itu bukan sikap para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. Selain daripada Nabi, kita kena ikut para sahabat. Sebab tu disebut dalam banyak hadis ashabikan nujum, sahabat-sahabatku ramainya bilangan mereka sebagaimana bintang di langit. Di mana sahaja kamu memperolehi, menjumpai, mendapati petunjuk yang dibawa oleh para sahabat, hendaklah kamu ambil. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata Muhammad adalah merupakan pesuruh Allah dan orang-orang yang bersama dengannya. Nya di sini nya siapa? Nya Muhammad, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah ni asyidda, maknanya tegas, alal kufar. Kufar ni jamak daripada kafirun. Atas orang kafir, maknanya kita kena tegah. Tegah tu bukan maknanya kita berbalah, berkelahi, berbunuhan, bermusuh, tak. Nyatakan pendirian Islam secara jelas. Itu maksudnya. Kalau di dalam situasi aman, kita nyatakan kepada orang kafir ni tentang pendirian Islam macam ni, bukan konon-konon, bukan berlakon-lakon. Tapi yang berlakon dalam dunia ni dia berlakon, nak tarik undi, nak tarik sokongan, nak tarik pengaruh, dia berlakon. Dia tak cerita betul dengan orang kafir, sehingga orang kafir ni tak faham Islam dengan sebenar, Islam yang berdasarkan pada Quran hadis. Duk nampak orang yang nak buat Islam betul tu ekstrim. Dia salah faham tu. Salah faham, pertamanya kurangnya kajian dan bacaan. Yang kedua, penjelasan daripada orang Islam sendiri salah. Saya duk tengok orang ramai juga, orang duk mengaji dengan saya ni, yang kumpulan-kumpulan usrah. Bila saya mengajar, cerita masalah hukum hakam, cerita masalah dalil Quran hadis, dia kata, ustaz kita ni tak boleh tunjuk keras sangat orang kafir ni, dia kata. Kita nak tarik orang, nak dakwah orang. Saya tanya balik, berapa orang dah tarik masuk Islam dengan sikap macam tu, dengan kaedah itu, dengan pendirian itu, berapa orang dah tarik orang masuk Islam? Dia kata hidayah milik Allah. Hak cara ni pun hidayah milik Allah juga. Tegas tu hidayah milik Allah. Dia berlakon. Ini geng-geng usrah ni. Diberitahu oleh nakik-nakik usrah. Duduk dalam usrah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia jadi nakik lah. Walaupun tak mengaji tafsir, tak mengaji Quran, tak mengaji hadis, dia menjadi rojokkan ahli-ahli usrah. Lepas tu pergi tafsir kat orang, pergi ceramah dekat orang. Kita kena bersikap macam ni. Dia buat satu kaedah pendirian nak bersama sebagai strategi dakwah, macam mana nak berhadapan orang kafir. Padahal salah dengan Quran. Quran jelas. Sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi sebut wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Jalan Nabi lurus. Kalau kita kata nak hikmah, bijaksana. Bijaksana hari itu kita sebut hikmah tu ditafsirkan dengan apa? Bil hikmah bil Qur'ani was sunnah. Adakah Nabi SAW bila dia baca ayat kepada orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, Nabi tak ada hikmah? Nabi tak ada kurang adab? Nabi kurang akhlak? Jumpa orang kafir, Nabi suruh wahai orang kafir. Adakah Nabi tidak ada strategi dakwah? Antara kita dengan Nabi, siapa yang paling ramai tarik orang masuk Islam? Nabi lah, kita seorang pun belum lagi. Hak sahabat tu semua kafir dulu. Yang masuk Islam tu semua kafir. Nabi seorang je Islam. Tetapi bagaimana strategi Nabi? Masalah akidah, fiqh, tasawuf, dakwah, semuanya kena rujuk Quran hadis. Tak boleh buat pandai-pandai sendiri, buat kaedah sendiri, tak boleh. Sebab Islam yang diperjuangkan, Islam yang bersumberkan dengan Quran dan juga hadis. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka, iaitu
daripada kalangan orang-orang Islam. Okey, terus tentang nabi-nabi lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun 'alim wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وتلك حجتنا. Yang demikian itu hujah kami. Hujah maknanya bukti untuk mengukuhkan pendirian, kedudukan dan nak memberi kekuatan kepada para nabi dan para rasul. Allah Ta'ala bekalkan dengan hujah. Sebahagian daripada maksud hujah di sini adalah mukjizat yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, demikian itu para rasul yang kami lebihkan mereka, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, sebagai satu bekalan kepada mereka untuk memberi kekuatan berhadapan dengan kaum mereka. Dan juga hujah di sini bukti dengan maksud wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul untuk mereka berdebat, berhujah dengan kaum mereka bagi mempertahankan agama Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata yang demikian itu hujah kami, bukti, mukjizat ataupun wahyu, atainaha, yang kami berikan akannya, akan hujah Ibrahim, akan Nabi Ibrahim, ala qaumihi, di atas kaumnya. Bila Nabi Ibrahim nak berhadapan dengan kaum dia bawa bekalan hujah daripada Allah Ta'ala, dia bawa bukti-bukti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narfa'u darajatin man nasha', kami mengangkat beberapa darjat bagi orang-orang yang kami kehendaki. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak angkat dia daripada kalangan manusia, daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni, kami boleh angkat dia. Darjat maknanya kedudukan. Dan barang sesiapa yang kami nak menghina dia, kami boleh hina. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran tu kan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuzillu man tasha'. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala boleh menghina sesiapa yang dikehendaki. Darjat yang dimaksudkan di sini fil makna arba'atu aqwalin. Makna darjat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada para nabi. Yang pertama, anna raf'a bil ilmi, Allah Ta'ala angkat para nabi itu dengan ilmu. Para nabi nak dibandingkan dengan umat ataupun kaum masing-masing, nabi lah paling banyak ilmu Allah Ta'ala bagi. Salah satu cara Allah Ta'ala nak angkat seseorang, dia bagi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat orang yang berilmu, orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Kadang-kadang darjat yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu maknanya manzilah. Apa maksud manzilah? Kedudukan, pangkat di sisi Allah Ta'ala. Macam manusia, bila dia bekerja dengan manusia, dia ada pangkat kedudukan dia, pangkat yang diberi, pangkat yang dikurniakan, darjat yang dikurniakan oleh manusia. Sesama manusia ni, di sudut kerja, kedudukan, dia ada pangkat dia. Begitu juga manusia yang beriman di sisi Allah Ta'ala, dia ada pangkat dan kedudukan masing-masing, kelebihan masing-masing di sisi Allah berdasarkan sejauh mana keimanan dia, amalan dia, ibadat dia kepada Allah, semuanya ada. Jadi sebab itu dia kata di sini salah satu daripada maksud darajat adalah Allah Ta'ala bagi ilmu. Sebab ayat yang kita bacakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i ini fi'il apa?
Fa'il mudhari'. Maknanya dengan maksud sentiasa Allah Ta'ala angkat darjat orang yang beriman daripada kalangan kamu. Dan juga orang-orang yang dikurniakan ilmu. Jadi kalau para nabi nak dibandingkan dengan umat mereka, sudah tentu mereka lebih ilmu dan lebih iman. Sebab itu kedudukan darjat mereka, para nabi ini dan juga para rasul nak dibandingkan dengan umat mereka, mereka lebih tinggi. Sebab apa? Yang pertamanya ketinggian sebab iman, yang keduanya dengan sebab ilmu. Wal fahmi. Yang dimaksudkan dengan darjat juga Allah Ta'ala bagi kefahaman yang mendalam. Dalam bab apa pun Nabi paling faham lah. Daripada kalangan penuntut ilmu, orang-orang yang belajar juga, siapa yang paling dalam kefahaman dia, paling banyak dia punya kefahaman, paling dalam, paling bermaklumat, dialah paling tinggi darjat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Maknanya belajar ni bukan dia belajar saja, dia belajar dengan faham, dia belajar dengan mendalam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak seharusnya semua orang yang beriman itu pergi berjihad, berperang ke semuanya. Mengapa tidak ada daripada kalangan mereka satu taifah pergi mempendalami ilmu? Kan sekarang ni orang semangat kan, semangat nak jihad ni. Nak lawan Israel di Gaza, nak berperang. Tinggallah sekolah-sekolah, pondok-pondok, majlis-majlis ilmu, tempat-tempat pengajian, aku nak pergi jihad. Allah Ta'ala katanya pergi semua, tinggallah sini sama. Kalau semua pergi, semua mati syahid, siapa yang nak kembangkan agama Islam? Siapa yang nak menyebarkan dakwah? Semua mati. Maknanya perang tu bagilah orang Palestin dan orang tentera-tentera yang dihantar oleh negara masing-masing. Bagi kita di sini, apa sumbangan, apa bantuan kepada mereka? Kita berdoa. Yang paling penting, kita menguatkan iman kita dan bersedia sebelum berlakunya peperangan. Allah Ta'ala kata, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tak ada persiapan, tak ada training, tiba-tiba tengok dapat maklumat dalam Facebook, YouTube, TikTok, orang Israel kena bunuh, orang Islam pun kena seksa di Palestin, semangat nak berperang ni tanpa persiapan. Sebab itu kenapa? I'dad iman dulu. Tingkatkan keimanan kita, perbanyakkan ibadah kita kepada Allah. Itu persiapan yang pertama. Sebab kita tengok, selalu dah kita bagi tahu dalam majlis ilmu, semasa Rasulullah berada di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun, mana ada ayat jihad? Sahabat diseksa, dipenjara, sebahagian mereka dibunuh. Bilal bin Rabah kita tahu cerita kan, diikat tangan dia, diletakkan batu yang besar atas dada dia, ditarik di tengah padang pasir yang panas, dia sebut ahad, ahad, ahad. Masa tu mana ada ayat jihad? Sebab tu iman lemah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan, fardukan kewajipan jihad, mana orang boleh berani pergi perang kecuali Rasulullah seorang je. Sebab baru masuk Islam, iman tak kuat. Kerana peperangan ini melibatkan nyawa, harta benda. Kalau tanpa iman tak boleh berperang. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kamu berperang, tetapi peperangan itu suatu perkara yang kamu tak suka. Sebab dia berhadapan dengan suatu musibah, masalah yang besar. Jadi dalam menuntut ilmu dikata liyatafaqahu fiddin. Hendaklah mereka memperdalami ilmu, belajar dengan mendalam, kefahaman yang benar, kefahaman yang betul-betul. Sebab tu saya bila mengajar pelajar, saya selalu tanya, entah ketika ustaz mengajar ni, entah faham berapa peratus? Ada yang kata saya faham 50%, 70%, 90%. Tak boleh saya kata, mesti kena faham 100%. Kalau faham 90%, 10% dia tak faham. Hari ni 10%, besok 10%. Kalau 2 tahun duduk sini, 3 tahun duduk sini, berapa peratus dia tak faham ilmu tu? Sebab tu kena faham 100%. Nak faham macam mana? Kaji, bertanya, bermuzakarah, berbincang. Kena faham 100%. Sebab liyatafaqahu fiddin. Hendaklah mereka memperdalami ilmu. Bukan belajar sahaja, memperdalami. Faham dengan tafakuh, dengan mendalam.
Dia kata yang dimaksudkan dengan darjat yang Allah Ta'ala bagi kepada para Nabi, khususnya Nabi Ibrahim ini, diangkat dengan ilmu. Anna raf'a bil ilmi wal fahmi wal ma'rifah. Kenal sungguh Allah Ta'ala ni. Sebab tu ketika Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-An'am tu, dia tengok bintang, ini bukan Tuhan. Tengok bulan, bukan Tuhan. Dia tengok matahari, ini bukan Tuhan. Tuhan, sebab dia tengok matahari bintang sekejap ada, sekejap tak ada. Matahari ini siang ada, malam tak ada. Oh, ni bukan Tuhan. Boleh ada, boleh tak ada. Allah Ta'ala tu kekal selama-lamanya, sentiasa ada. Jadi dia kenal Allah Ta'ala tu, kenal sungguh. Sebab tu dia kata ma'rifah. Yang kedua, darjat yang kedua, wasani bil istifa lir risalah. Darjat yang kedua dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan risalah, kerasulan. Para rasul adalah pilihan Allah, lantikan dan pilihan dan lantikan daripada Allah Ta'ala. Maksud darajat yang ketiga, wassalisu bis sakha. Allah Ta'ala angkat darjat yang ketiga Nabi Ibrahim ini dengan pemurah. Nabi Ibrahim ni tadi, ingat tak cerita dalam Quran tu, Nabi Ibrahim bila malaikat datang bertemu dengan dia dalam keadaan usia dah tua, malaikat jumpa dia nak bagi khabar gembira isteri dia akan mengandung. Dia pun rasa terkejut dan malu. Isteri dia tutup muka. Dia dah tua, isteri dia pun tua, bagaimana boleh dapat anak? Waktu malaikat kata Allah Ta'ala, kerja Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Ketika malaikat datang ke rumah dia, dia hidang apa kepada tetamu? Dia sembelih lembu, bakar anak lembu. Sebab tu sakha, dia ni sangat pemurah. Patutnya bila seorang datang bagilah ayam ke itik ke kan, paling tinggi kambing, lembu dia bagi, nak menunjukkan sifat dan sikap pemurahnya Nabi Ibrahim. Ini memang kebanyakan orang Arab kita tengok kan, memang sangat pemurah. Walaupun tak apa kenal sehari dua, pergi rumah dia mesti dia sembelih. Kalau saya duduk di Pakistan dulu, pergi rumah orang Afghanistan, Pakistan, sembelih kambing. Kita datang 2-3 orang kan, kambing bukan nak boleh habis sampai 3 orang. Mungkin 10 orang, 20 orang baru habis, sembelih kambing. Apatah lagi orang Afghanistan yang miskin, yang susah tu, dia tengok apa yang ada di rumah dia, kambing dia sembelih. Ini suatu sikap yang pemurah yang diambil contoh daripada para Nabi. Para Nabi memang sangat pemurah. Begitu juga Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah ni sangat pemurah. Lebih-lebih lagi ketika masuknya bulan Karihil Mursalah, lebih-lebih lagi masuk bulan Ramadan, pemurah Rasulullah tu sebagaimana angin yang bertiup, tak ada henti pemurah. Sedangkan Rasulullah bukan orang kaya. Hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, pemurah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Jadi darjat yang pertama, yang keempat, yang keseterusnya ini Allah Ta'ala angkat, iaitu dengan pemurah. Bukan senang orang nak jadi pemurah ni. Pemurah ni bukan mesti orang kaya, tapi hati, mempunyai hati yang bersih. Itu darjat juga. Jadi pemurah ini adalah merupakan suatu darjat, satu ketinggian, satu kedudukan di sisi Allah. Warabi'u bihusnil khuluqi. Darjat yang dimaksudkan yang keempat ini adalah baiknya budi pekerti. Salah satu darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, orang mempunyai akhlak yang baik. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhan engkau adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Bijak di dalam menentukan, di dalam membuat keputusan. Alim, mengetahui semua perkara. Alimun, sirah apa ni? Raja kitab. Sirah apa? Alimun. Isim fa'il. Alimun pun isim fa'il. Ini sirah apa? Selalu kita sebut. Tak ingat? Lafaz apa ni? Basirun, alimun. Salah. Balik ni tengok pula. Dia panggil sirah mubalaghah. Suatu lafaz yang bersangatan, sangat-sangat mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq, dan kami kurniakan baginya Ishaq, maknanya zuriat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Yaquba, dan juga Yaqub. Kullan hadaina, semua mereka itu kami bagi petunjuk, bagi hidayah, yakni kepada para nabi. Wa Nuhan hadaina min qab, Nabi Nuh kami bagi hidayah sebelum tu lagi, kerana kemunculan Nabi Nuh sebelum nabi-nabi yang disebutkan tadi.
Wa min dzurriyyatihi, dan sebahagian daripada min maknanya litab'id, dan sebahagian daripada zuriatnya, zuriat Nabi Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan juga Harun. Mereka itu semua kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu kami memberi balasan orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Semua mereka ini adalah orang-orang yang saleh. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua mereka itu kami lebihkan di atas sekalian alam. Apa maksud lebihkan daripada sekalian alam? Alam, yakni zaman mereka, mereka lebih. Sebab apa kita kata alamin di situ? Alam mereka. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Muhammad lebih mulia. Khatimul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad paling tinggi daripada kalangan ulul azmi pula. Lepas ni kita akan jumpa bab ulul azmi. Nabi Muhammad ketua ulul azmi. Alami yang dimaksudkan di sini maknanya alam pada zaman tu. Sebab ya bani Israil azkuru ni'mati Allahu allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah Taala bagi kelebihan kepada Bani Israel alam pada zaman tu. Pada zaman tu. Okey, terus. Daripada bilangan para rasul tersebut, 4 orang antara mereka adalah berbangsa Arab, iaitu Hud, Saleh, Syu'aib dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa arba'atun min al-Arab Hud wa Salih wa Syu'aib wa nabiyyuka ya Abu Dzar. Jadi bukan semua nabi lagi rasul yang 25 orang tu semuanya Arab. Sebab tu kita belajar dalam apa? Dalam Kawakib ada sebut kan. Yang lain daripada 4 orang ni semua dipanggil Ajam. Ajam ni maknanya lawan bagi Arab. Mereka bukan orang Arab. Yang Arab ni 4 ni je. Siapa dia? Hud, Saleh, Syu'aib wa nabiyyuka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza.